Air ketum merupakan sejenis minuman yang ramai percaya ianya ajaib kerana dikatakan mampu memberi tenaga dan motivasi untuk tubuh badan bekerja. Di negara kita juga, minuman yang berasal daripada tumbuhan daun ketum ini adalah sangat popular meskipun statusnya yang diharamkan untuk diambil. Mungkin sebenarnya kita juga boleh menyamakan daun ketum ini dengan daun ganja di mana ia dipercayai bagus namun diharamkan di sesetengah tempat. Persoalannya, apakah benar minuman air ketum bermanfaat pada kesihatan? Jika ya, kenapa ia diharamkan? Jom ikuti video fakta ini untuk tahu lebih lanjut. Apa itu ketum? Pokok ketum atau nama saintifiknya Mitragina speciosa adalah sejenis tumbuhan yang banyak tumbuh di negeri-negeri sebelah utara dan pantai timur semenanjung Malaysia. Kebanyakannya ditemui subur tumbuh secara liar di kawasan-kawasan hutan dan persekitaran kampung. Batang pokok ketum berkayu keras dan bercabang. Ketinggian pokok ketum boleh mencapai sehingga 25 meter dan garis pusat batang pokok boleh mencapai sehingga 1 meter. Bahagian yang digunakan daripada pokok ketum adalah daunnya. Ketum juga dikenali sebagai biak, ialah sejenis tumbuhan daripada famili Rubiaceae yang banyak juga terdapat di Afrika dan selatan Thailand. Di Thailand, pokok ini dipanggil kakuam, itang atau tom. Di Amerika Syarikat pula sebagai kratom. Ketum mempunyai sifat opioid dan beberapa kesan seperti perangsang. Ketum adalah bahan terkawal di 16 negara dan pada tahun 2014, FDA melarang pengimportan dan pembuatan ketum sebagai suplemen makanan. Setakat 2018, terdapat kebimbangan antarabangsa yang semakin meningkat mengenai kemungkinan ancaman terhadap kesihatan awam dari penggunaan ketum. Di beberapa bidang kuasa, penjualan dan pengimportannya telah dibatasi dan beberapa pihak berkuasa kesihatan awam telah memberi amaran. Setakat 2018, keberkesanan dan keselamatan ketum tidak jelas dan tidak dipersetujui sebagai ejen terapeutik kerana kekurangan kualiti penyelidikan. Pada tahun 2019, Pentadbiran Makanan dan Dadah Amerika Syarikat FDA menyatakan bahawa tidak ada bukti bahawa ketum selamat atau berkesan untuk merawat sebarang keadaan. Sebilangan orang mengambilnya untuk melegakan sakit kronik, untuk merawat simptom pengeluaran opioid atau untuk tujuan rekreasi. Permulaan kesan biasanya bermula dalam 5 hingga 10 minit dan berlangsung selama 2 hingga 5 jam. Daun ketum telah lama menjadi bahan perubatan tradisional sebagai minuman pemulih tenaga bagi wanita yang baru lepas bersalin. Daun ini direbus dan airnya diminum sebagai pemulih tenaga, juga bagi rawatan mengeluarkan angin dalam badan dan bagi merawat sakit belakang. Bagaimanapun, air rebusan daun ketum telah disalahgunakan dan mula dijual secara meluas kepada pengguna biasa. Pokok ketum menjadi terkenal pada awal tahun 2003 kerana ia dikatakan berupaya menjadikan seseorang itu ketagihan kerana ia mengandungi mitraginin. Mitraginin disenaraikan dalam jadual ketiga racun, bahan-bahan psikotropik, Akta Racun 1952. Dengan itu, pokok ketum telah diisytiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2003. Sejarah penggunaan ketum. Ketum secara tradisinya dikunyah dalam bentuk daun mentah oleh orang-orang di Thailand dan terutama di Semenanjung Selatan. Ketum sering digunakan oleh pekerja yang kerap melakukan aktiviti fizikal untuk mengelakkan keletihan serta penambah mood atau ubat penahan sakit. Ketum juga digunakan di negara-negara jiran di Asia Tenggara, di mana ia tumbuh secara semula jadi. Ketum telah digunakan di Thailand sebagai satu bentuk perubatan tradisional sebagai anti cirit birit sebagai rawatan untuk
penggunaan gangguan opioid dan untuk masalah ejakulasi pramatang ketika melakukan hubungan seks. Seperti yang digunakan secara tradisional, ketum tidak dilihat sebagai dadah dan tiada stigma yang dikaitkan dengan penggunaan ketum atau diskriminasi terhadap pengguna ketum. Di selatan Thailand, ketum telah menjadi sebahagian daripada budaya tradisional dan adalah perkara biasa dalam persembahan kebudayaan dan pertanian. Daun segar berat secara purata 2 gram yang mungkin mengandungi sebanyak 79 mg mitraginin dengan purata bilangan daun yang dimakan setiap hari di antara 10 dan 60 daun. Di sesetengah kawasan di selatan Thailand, ketum sering dirujuk dengan nama Jalan P. Goblin. Terdapat 2 jenis daun pokok ketum, tetulang daun yang sering digunakan untuk tujuan diproses menjadi air minuman. Tetulang daun berwarna merah, tetulang daun berwarna putih dikatakan mempunyai kesan halusinogenik yang lebih kuat. Penyalahgunaan daun ketum. Air daun ketum sering disalahgunakan oleh sesetengah individu atau penagih dadah kerana ianya mengandungi bahan-bahan psikoaktif mitraginin yang memberi kesan stimulan, sedatif dan euforia hingga boleh menyebabkan ketagihan. Air rebusan daun ketum tersebut akan dibungkus dalam paket kecil untuk dijual kepada mana-mana individu, penagih dadah dan ada kalanya ia dijual kepada pelajar sekolah. Bahan kimia dalam ketum. Daun ketum mengandungi bahan aktif mitraginin, iaitu sejenis alkaloid psikoaktif. Bahan ini dikawal di bawah Akta Racun 1952 di bawah Peraturan Kawalan Psikotropik. Terdapat juga 24 bahan lain yang terkandung di dalam ketum, antaranya ajmalin, corinendenin, metafilin, penandesin, spesiofilin, spesioginin. Kesan sampingan ketum. Kesan-kesan sampingan yang dikaitkan dengan penggunaan ketum kronik termasuk hilang selera makan dan berat badan, ejakulasi yang lambat, sembelit dan gelap warna kulit muka dan usus halangan. Lebih membimbangkan, minuman daripada tumbuhan daun ketum ini dikhawatiri mampu menyebabkan masalah lebih besar jika diambil dalam dos yang terlalu banyak. Antara kesan sampingan yang paling ditakuti adalah kemungkinan pengguna mengalami sawan, koma atau lebih teruk lagi meninggal dunia. Pengguna kronik juga telah melaporkan gejala termasuk cepat marah, hidung berair dan cirit-birit. Satu kajian lain pada pengguna kronik Malaysia terhadap daun ketum lebih daripada 6 bulan dianggarkan 276 mg mitraginin setiap hari, menunjukkan gejala yang teruk, kekejangan otot dan sakit, kesukaran tidur, demam, selera makan menurun dan pengeluaran psikologi. 3 kes melaporkan kematian yang melibatkan ketum, walau bagaimanapun ubat-ubatan lain yang digunakan dalam semua kes dan ketum tidak dijumpai sebagai punca dalam setiap kes. Beberapa kematian di Sweden itu berlaku dari penggunaan produk yang pada mulanya dipercayai semata-mata terdiri daripada ketum yang dipanggil Krypton ketum, yang kemudiannya didapati bercampur dengan ubat lain. Malangnya masih ramai dalam kalangan masyarakat kita yang percaya dan minum ketum, terutamanya mereka yang masih kurang pengetahuan tentangnya. Ini juga mungkin disebabkan ketagihan ataupun keperluan mereka mengambilnya untuk memenuhi kemahuan tubuh badan pengguna yang sudah terbiasa meneguk minuman ini. Sebenarnya wujud juga kemungkinan di mana kecergasan serta kekuatan yang didapati selepas minum ketum adalah didalangi oleh efek placebo sahaja. Konklusinya adalah sangat disarankan untuk anda mengelakkan daripada mengambil minuman jenis ini kerana ternyata lebih banyak kontra daripada pro terhadap tubuh badan. Undang-undang yang mengawal ketum. Mitraginin, iaitu bahan aktif dalam air daun ketum, adalah bahan psikotropik yang dikawal di Malaysia. Mitraginin disenaraikan
dalam jadual ketiga racun bahan-bahan psikotropik Akta Racun 1952. Menurut Seksyen 30 Akta Racun 1952 adalah satu kesalahan bagi aktiviti pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan pemilikan bahan-bahan psikotropik yang tersebut. Hukuman kesalahan menggunakan ketum. Menurut Seksyen 30 Akta Racun 1952 adalah satu kesalahan bagi aktiviti pengimportan, pengeksportan, penghilangan, penjualan dan pemilikan bahan-bahan psikotropik yang tersebut. Jika disabitkan kesalahan, denda boleh dikenakan di bawah Seksyen 30-5 Akta Racun 1952, iaitu denda tidak melebihi RM10,000 atau 4 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Itulah tadi sedikit sebanyak tentang ketum yang boleh kami kongsikan. Diharap memberikan sedikit info kepada semua. Jangan lupa tinggalkan komen dan share pada kawan-kawan yang lain. Sila subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak info-info yang menarik. Semoga bertemu lagi di next video.